Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan, para peserta Exit Leap yang dihormati, sesi yang keempat akan diteruskan lagi. Yang berusaha Dr. Khairil Hizar bin Mat Huzaimah, Head Enterprise Content and Knowledge Management JKR Malaysia, dan Tuan Suhaizam bin Ismail, Head EPF Learning Campus. Yang berusaha Puan Zahra binti Abdul Samad, Ketua Pustakawan Perpustakaan Tunku Tun Aminah UTHM, merangkap Ketua Program Exit Leap. Yang dihormati Puan Nur Azhar binti Momen, Ketua Pustakawan University Sains Islam Malaysia selaku moderator program, Barisan Ketua-Ketua Pustakawan Universiti Awam, Barisan Timbalan-Timbalan Ketua Pustakawan Universiti Awam, tuan-tuan, puan-puan, para peserta program yang dihormati. Program Exit Leap sesi keempat akan diteruskan dengan forum on knowledge management best practices oleh dua panel yang berusaha Surveyor Dr. Khairil Hizar bin Mat Huzaimah dan Tuan Suhaizam bin Ismail. Untuk makluman, forum pada petang ini akan dikendalikan oleh Puan Nur Azhar binti Momen selaku moderator program. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Azhar binti Momen bersama dua ahli panel bagi perkongsian berkaitan knowledge management best practices. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis, Cik Ahmad Faizal Ishak. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Yang berusaha Puan Hajah Zahra Abdul Samad, Ketua Pustakawan UTHM, merangkap sebagai Ketua Program Exit Leap. Yang saya hormati kedua-dua panel untuk sesi kita pada petang ni, Surveyor Dr. Khairil Hizar bin Mat Huzaimah dan juga Tuan Suhaizam bin Ismail. Okay, jadi kedua-duanya akan diperkenalkan sebentar lagi. Jadi alhamdulillah setelah kita mendengar macam-macam teori pada pagi tadi, sampailah ke sesi sebelum ni tadi, sampai masa untuk kita mendengar pengalaman kisah benar lah, kan, kita anggap macam tu, pada dua pihak dari JKR dan juga dari pihak EPF yang telah pun melaksanakan knowledge management. Dari pagi tadi kalau kita dengar masa sesi Miss Kita, masa sesi Dr. Alwi dan juga masa sesi dengan Dr. Siti Arfah, kita dengar nama JKR, nama EPF ini disebut-sebut sebagai salah satu daripada yang berjaya menjalankan KM. Jadi kita akan dengar sendiri dari orang yang melaksanakan program ini. Jadi sebelum dari kita mendengar kedua-dua pengalaman mereka berdua ni, saya perkenalkan dulu dua orang ahli panel kita pada petang ni. Yang pertamanya Surveyor Dr. Khairil Hizar bin Mat Huzaimah, sebagai juru ukur bahan penguasa di JKR, di Ibu Pejabat JKR Malaysia. Dr. Khairil duduk di bawah Unit Enterprise Content sebagai Head of Unit Enterprise Content dan juga Knowledge Management. Okay. Dr. Khairil mendapat PhD dalam Specialism of the Built Environment dari UiTM Shah Alam, Master dalam Technical Communication, Certificate dalam Human Computer Interaction, Certificate dalam Graphic Design dan juga Bachelor dalam Quantity Surveying. Minta maaf saya baca tadi dari atas. Okey, kelayakan profesional Dr. Khairil adalah sebagai Registered Professional Member Board of Quantity Surveyors Malaysia, Registered Member Royal Institution of Surveyors Malaysia, Registered Member Malaysian Asset and Project Management Association. Khusus dalam bidang KM, Dr. Khairil Hizar adalah Certified Knowledge Manager dari Knowledge Management Institute USA. Jadi sebagai orang yang praktis, dan kita tengok ada memang kelulusannya, ada sertifikat juga dalam bidang ini. Okey, saya perkenalkan pula Tuan Suhaizam Ismail sebagai ahli panel yang kedua. Tuan Suhaizam merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam bidang statistik dari National University of Malaysia, UKM, Master in Operations Research from Western Michigan University, USA,
Certified Balance Scorecard Professional, Certified Training Professional and Syariah Registered Financial Planner. Jadi Tuan Suhaizam telah berada di EPF sejak tahun 1992, mempunyai pengalaman yang sangat luas dalam bidang strategic management, corporate planning, business process re-engineering, change management, quality management dan learning and development. Jadi sekarang Tuan Suhaizam sebagai director dalam di EPF Learning Campus dan juga bertanggungjawab sebagai orang yang membangunkan EPF Corporate Learning Roadmap dan facilitates informal learning through knowledge management supported by a comprehensive knowledge and learning infrastructure. Gagap dah petang-petang ni. Okey, jadi untuk sesi petang ni pada saya memang sangat mencabar sebab kita dah ada sesi dari pagi tadi. Saya faham dengan keletihan minda, keletihan duduk sebab kita cara online. Jadi mungkin dah letih. Cuma untuk petang ni, memandangkan kita dalam sesi forum, saya akan pecahkan sesi pada petang ni dengan dua pusingan. Jadi kita akan pergi kepada pusingan pertama dan kemudian ke pusingan kedua dan lepas tu baru saya kepada sesi soal jawab. Saya cuba untuk kita tamatkan sesi pada petang ni dengan pada pukul 5 suku seperti dijadualkan, kecuali kita ada konsensus lah untuk meneruskan kalau soalan-soalannya nanti banyak dan kita nak entertain kepada semua. Okey, untuk sesi petang yang sangat mencabar ni, saya cadangkan kepada tuan-tuan untuk membolehkan kita stay tune dan terus aktif mendengar apa yang disampaikan oleh kedua-dua ahli panel. Cuba aktifkan minda tuan-tuan dengan cara bertanya dan bertanya dalam diri sendiri dan lepas tu masukkan ke dalam chat. Gunakan teknik 5W1H tu supaya kita terus tanya apa, kenapa, macam mana. Sebab yang pagi tadi kita dah dengar teori dan kita dah dengar dah kenapa benda ni perlu. Dan lepas tu sekarang kita nak dengarkan tentang bagaimana dia dibuat. Okey, jadi saya fikir Dr. Hairil Hizal dan juga Tuan Suhaizam pun dah bersedia. Kita akan pergi ke pusingan pertama dulu untuk sesi pertama ni. Kepada Dr. Hairil Hizal dulu dan lepas tu kepada Tuan Suhaizam. Jadi kalau dapat untuk pusingan pertama ni Doktor, boleh jelaskan tentang latar belakang institusi JKR itu sendiri dan macam mana inisiatif itu dimulakan di JKR. Jadi silakan Dr. Hairil Hizal. Baik, terima kasih Puan Nur Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada semua rakan panelis Tuan Suhaizam dan juga peserta untuk program Excelib untuk kali ini. Terlebih dahulu saya berbesar hati mengucapkan terima kasih bagi pihak JKR atas jemputan yang diberikan kepada saya untuk bersama-sama dengan Ketua Pustakawan dan juga Timbalan Ketua Pustakawan saya dipahamkan petang ini untuk berkongsi pengalaman dari segi JKR melaksanakan knowledge management atau pengurusan pengetahuan. Saya ada sediakan sedikit slide, mungkin saya akan sambil-sambil itu saya akan kongsi dan juga refer kepada slide tersebut. Tapi in between tu, think Puan Nur Azhar pun biasa dengan saya sebelum ni. Sesi saya tu mungkin satu slide tu saya akan bercerita sikit. Tapi katakan masa saya tu ataupun agak lama tu kan, nanti Puan Azhar boleh maklum pada saya untuk saya stop. Okay. Alright. Berapa lama untuk pusingan pertama ni, berapa lama Puan Azhar? 10 minit, paling lebih pun 15 minit. Saya share terus slide, nanti kita akan kongsikan dari segi pengalaman. Okay. Alright. Okay, silakan. Baik, saya harap semua dapat lihat slide yang saya sediakan ni. Boleh lihat semua? Boleh. Okey. So saya akan terus jam kepada di segi JKR, kemudian saya ceritakan pengalaman JKR dalam melaksanakan KM ni. So sebagaimana tuan-puan sedia maklum, bila kita sebut JKR ni saya rasa tak perlulah saya nak perkenalkan dengan lebih lanjut apakah dari segi objektif penubuhan JKR. In fact JKR pun sekarang dah 149 tahun, cuma setahun saja lagi untuk kami nak meraihkan ulang tahun ke 150 tahun. Dan secara amnya kalau saya kupas, JKR merupakan agensi pelaksana ataupun agensi teknikal yang mana kami bertanggungjawab untuk melaksanakan projek-projek infrastruktur negara. Dari segi visi dan juga misi kami adalah untuk menjadi sebuah pusat penyedia perkhidmatan bertaraf dunia
dan juga pusat kecemerlangan dalam 3 perkara. Yang pertama tentang pengurusan projek, yang mana tuan-tuan sedia maklum, tentang jalan, tentang bangunan dan sebagainya, jambatan, dan diikuti dengan pengurusan aset dan juga khidmat nasihat kejuruteraan. Right. Secara amnya, JKR kami beribu pejabat di Kuala Lumpur. Right. Dan kami mempunyai di ibu pejabat SYAF ada lebih kurang 20 cawangan, manakala cawangan kami di negeri-negeri dan juga wilayah persekutuan ada sebanyak 14. Dalam pada itu kami juga ada JKR daerah lebih kurang dalam 84, tak silap saya. Dan ambil kira konteks JKR sebagai sebuah agensi teknikal, kekuatan ataupun dari segi bidang modal insan kami mempunyai lebih kurang 22,000 orang secara roughly, dan dalam 22,000 itu ada lebih kurang 4,000 pegawai profesional. Dan di JKR kita ada lebih kurang 6 disiplin utama. Di segi arkitek, kemudian macam saya jurukebahan, jurukebangunan, ada mechanical, electrical dan juga civil engineer. So dekat situ pun kita dah nampak akan ada isu dari segi bagaimana kita nak communicate better in term of information, knowledge dan sebagainya. Saya follow sesi Excel berbagi dan seperti saya tak perlu kupas dengan berlanjut tentang apa itu knowledge management, data, knowledge, dan sebagainya, because saya percaya tuan-tuan dah dengar daripada Dr. Gita, daripada Prof. Alwi, daripada Dr. Siti Arpa, semua tu rakan-rakan seperjuangan dalam KM. Saya akan ceritakan dengan berlanjut semasa KM dilaksanakan di JKR, bagaimana kami menghadapi cabaran yang penting dan kemudian apakah inisiatif yang telah kami laksanakan sepanjang JKR melaksanakan KM. Secara amnya, pelaksanaan KM di JKR tu dia bermula awal lagi. Tetapi dengan mengambil kira ada banyak pejabat, cawangan, unit dan sebagainya kan, dia lebih bersifat silo. Artinya yang ini pun ada dimensionkan dalam beberapa sesi sebelum ni. Semasa JKR mula nak melaksanakan KM tahun 2008, masa tu mantan Ketua Pengarah Kejarah masa tu Datuk Seri Tudin, beliau mendapati pada ketika tu kan pegawai JKR dan juga kaitan dengan JKR yang berada di tapak yang menyelia projek itu mungkin hadapi masalah untuk nak refer kepada dokumentasi yang telah diedarkan. Ini kata surat arahan, panduan dan sebagainya. So mantan KPKR Datuk Seri Judin mengatakan bahawa ada perlunya untuk kita menyediakan satu inisiatif program, tak semestinya satu sistem dan sebagainya, yang membolehkan maklumat itu disalurkan dengan lebih teratur, dengan lebih lancar. So dekat situlah bermula inisiatif JKR melaksanakan KM. Masa itu kita panggil sebagai Electronic Project Site Management Guideline. Dekat situ tahun 2008 kita bermula sampailah tahun 2013 kita fokus kepada explicit knowledge. Tadi tuan pun ada didedahkan dengan tacit knowledge kan. Kita fokus kepada explicit knowledge and then afterward barulah kita pergi kepada tacit knowledge. Tapi semasa peringkat permulaan kami nak melaksanakan KM di JKR, kami dapati ada beberapa cabaran yang kami perlu tangani. Sekiranya kami tak tangani isu tu kan, nanti dia akan menjadi masalah di masa hadapan. Right. So, saya kongsikan ada 5 isu utama yang kami hadapi di peringkat permulaan kami nak melaksanakan KM. Yang pertama is dari knowledge silo. Tadi saya mention dari segi penjawatan kami ada 22,000 orang dan ada 6 disiplin utama. Itu tak termasuk lagi pegawai guna sama. Contoh macam pustakawan, kemudian kita ada pegawai sistem maklumat, kita ada PTD dan sebagainya, pegawai keuangan dan sebagainya. Kat situ kita nampak dari segi knowledge sharing dan sebagainya, because the way kita being taught in university is different, dari segi culture, dari segi norm dan sebagainya. Yang kedua dari segi geographical silo. Kita ada 20,000 pejabat, cawangan di ibu pejabat, dan kita ada 14 JKR negeri dan wilayah dan kita ada 84 JKR daerah. Itu kemudian nampak isu dari segi silo, dari segi struktur geographical tu. Yang ketiganya, silo dari segi penjawatan. Ini kata kalau daripada KPKR tu terus 3 sampailah kepada kalau profesional pada grade 41. Bagaimana kita nak pastikan apa yang disampaikan oleh KPKR tu sampai kepada grade 41 ataupun apa yang nak dikongsikan oleh grade 41 tu sampai kepada pihak perusahaan atasan. Sudah nampak dari segi penjawatan di silo tu. Yang tu dari segi knowledge silo. Yang kedua adalah berkaitan dengan brain drain. Ini I think semua organisasi hadapi masalah yang sama sekarang. Di mana baby boomers ni dalam tempoh 3-4 tahun yang terbelakang ni dan akan datang 2-3 tahun ni, ramai dah berpencen wajib dan ramai akan berpencen.
apabila kita menceritakan tentang JKR sebagai sebuah agensi teknikal, memang kebanyakan daripada knowledge kami, kalau saya boleh petik apa yang dikongsikan oleh Dr. Gita pada pagi tadi kan, dalam bentuk iceberg tu, majority daripada knowledge yang ada di JKR ni memang dalam tacit knowledge, dalam bentuk pengalaman, network, relationship, dari segi method, skill dan sebagainya. Kami cuba sedaya upaya untuk kita nak dokumentkan dari segi pengalaman, dari segi kemahiran dan sebagainya, dengan method, skill dan sebagainya. Tapi kita sedia maklum, untuk knowledge yang berbentuk teknikal ni dia mengambil sedikit persukaran. Kalau nak kata sedikit banyak tu memang ada masalah untuk kita nak dokumentkan. Tapi ada kaedahnya untuk kita pastikan knowledge berbentuk tacit tu kan kita dapat kongsikan dengan semua. Kemudian yang seterusnya adalah berkaitan dengan ekosistem best practice. Disebabkan kita tak ada satu sistem KM yang menyeluruh, menyebabkan kita tak dapat nak memastikan amalan terbaik dan lessons learned itu kita dapat simpan dan sebagainya. Kemudian kata different pejabat ada different best practices. Kita juga tak ada akses kepada expertise dan juga we have poor knowledge asset management. Okay, seterusnya, saya ada I think 2-3 minit lagi Puan Azhar. Saya ni terlupa masa. Okay, dari segi objektif pelaksanaan KM di JKR, mengambil kira elemen tacit dan juga speed knowledge, kita nak pastikan yang pertama, kita nak memastikan pegawai JKR dapat mencapai maklumat yang diperlukan dalam tempoh yang cepat dan mudah. Itu yang pertama, kita menjadikan tentang explicit knowledge. Yang kedua adalah kita nak menghubungkan warga jabatan especially untuk knowledge yang berbentuk tacit. And then kita akan belajar melalui pengalaman dan juga kita akan memperkasakan amalan terbaik. Dari segi, yang ini saya akan skip sekejap, nanti saya akan patah balik. Ini garis masa dari segi pelaksanaan JKR melaksanakan KM bermula tahun 2008 sampai tahun 2013 kita fokus pada explicit knowledge, and afterward barulah kami fokus pada tacit knowledge. The reason being, semasa awal kita melaksanakan KM kan masih ramai yang tak aware tentang KM. Apabila kita minta mereka untuk share knowledge yang ada pada individu tu, tacit knowledge tu, kita dah jangkakan akan hadapi kekangan. Hence kita fokus kepada pilot project which is our JPDR ataupun our repository tu selama lebih kurang 5 tahun. And then afterward, bila everybody semua dah comfortable dengan term KM, dengan perkongsian pengetahuan dalam untuk dokumentasi dan sebagainya, barulah kami venture into tacit knowledge. Dan antara inisiatif yang telah kami laksanakan setakat ini, kita ada 8. Dan ke-8 inisiatif ni, dia merangkumi pendekatan JKR dalam memastikan dalam memastikan tacit explicit knowledge tu dapat diuruskan dan dapat disampaikan kepada warga JKR dengan berkesan. So kita ada portal JPDR, kemudian untuk menguruskan tacit knowledge kita ada committee of practice dan juga virtual COP yang ini ada dinyatakan oleh Dr. Gita pada pagi tadi. Kemudian dalam kita nak mempelajari pengalaman kita melaksanakan projek, kita ada project lessons learned, diikuti dengan e-learning untuk kita nak kongsikan dari kepakaran kita menggunakan ICT, EPSA. Dan kemudian kita juga ada smart mobile learning. Dan ini dalam proses kita untuk membangunkan aplikasi secara mobile supaya dapat mudah untuk dicapai oleh warga JKR tak kira mereka dia berada di mana. Okey, setakat itu dulu Puan Nur Azhar perkongsian saya. Dan saya serahkan balik kepada Puan Nur Azhar. Memadai 10 minit ke ataupun masih kurang? Tak apa. Ya, nanti kalau kita ada lebih masa dia boleh kita sambung waktu yang sesi kedua. Okey, terima kasih Dr. Hairil sebab mengikut masa tu. Okey, jadi untuk yang seterusnya saya jemput kepada Tuan Suhaizam untuk perkenalkan latar belakang EPF dan seterusnya menerangkan tentang inisiatif KM yang dah dibuat di EPF. Silakan Tuan Suhaizam. Okey, mungkin izinkan saya untuk berkongsi slide jugalah tuan. Ya, Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada Puan Moderator kita, Puan Nur Azhar, rakan saya Severe Dr. Hairil, ketua-ketua pustakawan, tim malam terbang pustakawan dan semua warga yang hadir pada petang ini. Dan bagi pihak KBSP, saya juga mengucapkan terima kasih di atas jemputan pada petang ini untuk berjumpa dengan rakan-rakan yang hebat dalam dunia ilmu. Jadi saya juga mengambil kesempatan sebab saya ini tidak adalah certified knowledge management. Kan? Tapi sebagai strategi yang pernah bekerja dalam corporate planning dan juga dalam business team,
Saya berada di EPL Learning Campus for the last almost 6 years already, dan ini merupakan pemahaman saya tentang knowledge management. Bagaimana untuk align dengan business as a big framework and a big mandate. So sedikit latar belakang tentang EPF. Tuan-tuan semua tahu EPF ni sejak 2 tahun ni memang berada di mana-mana lah. Media darling orang panggil. Dan 2 hari ni memang banyak diperkatakan dengan berkaitan dengan KBSP. Hari ni, sampai hari ni pun banyak. Dan di Parlimen juga dibangkitkan. Whatever it takes, kita telah mencecah sebagai organisasi 1 trilion ringgit organisation tahun lepas. 1 trilion ringgit. Dan kita ditubuhkan pada tahun 1951 sebagai National Mandatory Retirement Saving Scheme untuk kaki tangan yang bekerja swasta. Sebab kaki tangan kerajaan dia dah ada pencen. Tapi bagaimana dengan pekerja-pekerja swasta yang tidak ada pencen apabila mereka bersara? Jadi kerajaan telah menubuhkan KBSP untuk memastikan mereka juga dilindungi. Dan alhamdulillah pada hari ini kita sudah pun memiliki hampir 14.5 juta ahli, di mana 7.6 juta kekal aktif mencarum. Dan kita mempunyai rakan kita iaitu hampir 518,000 majikan seluruh Malaysia yang melaksanakan tugasan memotong gaji pekerja secara mandatory. Dan yang penting 12% atau 13% daripada simpanan ahli sebenarnya dimiliki oleh majikan. Ramai orang tak tahu tu. Orang nampak duit RM100, sebenarnya 13% adalah sumbangan majikan untuk pekerja dia untuk hari tua. Itu yang penting. Itu mesej saya lah. Dan oleh kerana kita towards the digital organisation, kita telah memperkenalkan apps di mana memudahkan ahli untuk mencapai maklumat-maklumat KBSP. Dan pada hari ini, alhamdulillah, account kita sudah pun mencecah 48 juta akses. Very aktif. Dan dari segi MyEPF Touchpoint, hampir 22 juta ahli-ahli kita menggunakan saluran MyEPF. Dan dari segi online transaction, seperti semua tahu, waktu zaman tahun lepas bila berlaku pandemik, kita mengenakan iCitra, iSina, semua application adalah through online. Tidak lagi perlu datang ke kaunter. Dan setakat ini kita telah melayani hampir 70.3 juta transaksi. Dan dari segi caruman setiap bulan kita menerima hampir 6 hingga 7 bilion caruman pekerja. Dan kita terpaksa atau kita melaksanakan transaksi hampir lebih kurang 14 juta transaksi setiap bulan untuk memastikan wang-wang yang diterima daripada pelanggan ini dapat dikreditkan dengan baik. Dan kita juga telah tidak menidakkan, walaupun dalam dunia digital, kita tetap pergi dekat fizikal dan kita menumbuhkan 15 pasukan mobile yang akan bergerak untuk melaksanakan tugasan KWSP, dan kita kekal juga dengan 16 branches dan kita stop. Kita tidak akan ada branches baru lagi dah. Sebab kita ke arah digital. Di mana perkhidmatan kita benar-benar digital, dan antara perkhidmatan baru juga kita memperkenalkan Retirement Advisory Services officer. Tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ke kaunter KBSP untuk bertemu dengan pegawai-pegawai ras kami, Retirement Advisory Officer, untuk mendapatkan khidmat nasihat pengurusan kewangan secara percuma. Dan kita adalah bukan bank, kita tidak ada produk push. Tidak ada push tentang produk. Ini adalah satu khidmat sosial daripada KBSP, dan kita telah melatih pegawai-pegawai kita untuk kerja-kerja ni. Dan kenapa saya stres tentang Retirement Advisory Service? Sebab saya akan sentuh tentang inisiatif knowledge management nanti. Alhamdulillah, seperti JKR juga, kita menyambut ulang tahun ke-70 tahun ini. 70 tahun. We are the oldest pension fund in the world. Provident fund paling tua di dunia. Kita juga telah mencecah 1 trilion, macam saya kata dengan tuan-tuan tadi. Kita adalah advocator terbesar dari segi digital, terutama dari segi payment. Bank Negara telah mengiktiraf EPF kerana 99% majikan sudah pun membayar secara elektronik. Dan dari segi award, alhamdulillah kita juga diiktiraf dari segi beberapa perkhidmatan kita. Dan kita juga adalah diiktiraf sebagai the best work company untuk bekerja lah. Dan sekarang ni kalau kita buka pekerjaan pun berpuluh-puluh ribu rakyat Malaysia lah, anak-anak muda yang memohon untuk bekerja dengan kami. Kan, alhamdulillah. Dan kita juga mengambil inisiatif untuk mengambil talent-talent di luar negara, yang rakyat Malaysia yang belajar di luar negara, sebab oleh kerana 1 trilion ringgit organisation, we want the best talent working with us. Jadi kita melaksanakan banyak temuduga-temuduga di luar negara untuk memastikan pelajar-pelajar terbaik Malaysia bekerja dengan kami. Kita berebut juga lah dengan Bank Negara, Khazanah apa semua.
sebab we want the best talent to make sure we can serve you better. So EPF Vision, macam tuan-tuan semua tahu, 5 tahun lepas kita revisit balik vision kita. Ya. Apa sebenarnya yang kita nak? Apa mandat kita kepada rakyat? So our vision is very clear stated. Whatever it takes, we want to help members to achieve a better future. Dan apabila kita mentafsirkan better future, kita kata pertama, orang kena ada duit bila dia besar. Yang kedua, orang kena sihat. Yang ketiga, orang kena happy. Jadi visi kita jelas, kita memastikan anggota kita faham visi kita. Bahawa inilah tugas kita. Dan kebenarnya visi KWSP ialah memastikan simpanan itu selamat. Safeguarding member savings. And inilah yang selalu kita kata dengan anggota-anggota kita. Whatever it takes, we want deliver excellent services. Jadi tak perlulah kita beri selalu pelatihan yang banyak. Kita nak internalize our mission. Deliver excellent services. Dan kami daripada EPF Learning Campus, kita juga punya strategi intent oleh kerana zaman berubah dengan pantas, kita tidak boleh lagi mengharapkan training untuk secara formal. Jadi tugas kami adalah to advocate future fit talents for a better future of EPF to serve our members. Dan misi kita ialah menyediakan holistic sustainability learning solution dan juga international class infrastructure, terutama dari segi platform-platform untuk anggota kita mendapatkan knowledge. Jadi ini merupakan KBSP punya vision, dan dalam konteks itu, ini merupakan struktur saya. Dan oleh kerana kita bercakap tentang KM pada hari ini, dan oleh kerana KM diletakkan di bawah Learning Campus, kita posisikan KM di bawah ELC strategi, Learning Strategy Team, supaya mereka berada dalam enterprise job di peringkat akademik. Jadi oleh kerana itu, kita letak dia dekat pasukan strategi, dan dalam masa yang sama di EPF Learning Campus kami ada 4 akademi yang kita namakan Social Protection Academy. This is our domain, knowledge domain in this country. Kita ada Financial Education Academy kerana financial literacy is one of the pillar untuk anggota kami untuk menasihatkan pada pelanggan-pelanggan kami. Dan kami juga dari segi soft skill, kita ada Leadership Academy dan juga kita ada Future Fit Academy, di mana kita ada 8 Future Fit for the future yang kita telah gariskan kompetensi dia. Dalam masa yang sama, kita telah menubuhkan Learning Tech Technology sebab kita tak boleh lari dari segi teknologi. We want to make sure our people can access information and knowledge 24/7. That's why we establish the Learning Tech Technology to support that. Dalam masa lama kami juga ada hotel lah, ya. Boleh datang kat Bangi, boleh menyewa tempat kami. Kami ada 150 bilik hotel untuk diduduki oleh pelajar anggota kami untuk disewakan. Dan sedikit inisiatif, saya ada sikit masa lagi. Whatever it takes, we want to get mandate first. Jadi sebab macam kita bincang tadi lah, kadang-kadang silo, management tak support. Jadi apa kami buat ialah go back to the management di bawah strategi council. Kita establish the KM Roadmap 2016-2022, clear cut apa kita nak buat untuk 5 tahun, dan inilah benda-benda yang kita buat. Saya minta maaf saya blurkan sikit sebab this is the organization information. Jadi yang penting ialah whatever it takes, kita establish roadmap. Dan kita dah bentangkan roadmap ini dalam kita punya strategy council dan approve, dan kita start. Dan alhamdulillah roadmap tu dah habis 2 tahun lepas, dan zaman pandemik tahun 2021 is interim. Dan kemudiannya minggu lepas kita dah bentangkan semula untuk lagi 3 tahun continuity of the roadmap 2016-2022 di bawah roadmap 2022-2024. Kenapa saya bercakap dari segi roadmap? Sebab bagi kami, whatever it takes, we want to make sure we can get clear mandate, clear purpose and clear framework. Sebab kadang-kadang kita bercakap, tapi implementation part tu very poor. So we need to make sure the framework agree first, easy for us in term of the content, dari segi implementation. Dan dalam masa yang sama juga, supaya kita diikat kerja-kerja kita dari segi governance, kita ada KM Manual Operation, yang mana tiap-tiap tahun ISO semak, dan juga kita menyediakan satu GP lah, garis panduan untuk knowledge sharing untuk seluruh KWSP. Dan dari segi enterprise content, macam sahabat saya daripada JKR tadi, memanglah kita dah mula daripada tahun 2000 lagi dari segi knowledge, explicit knowledge kan. Memang kita dah ada kita punya database di mana kita buat taxonomy untuk mengumpul semua maklumat-maklumat organisasi yang kita di EPF kita panggil infoclick. Orang boleh akses. Tetapi dia tidak mengandung pemikiran. Oleh kerana zaman digital, kita nak berubah kepada 100% digital, dan tahun ini kita telah melancarkan satu projek kita panggil Enterprise Content Management Framework, yang mana kita nak
solution dia adalah semua digital. Dan projek ini baru saja dilancarkan. boleh cerita lagi. Baru dilancarkan di mana merangkumi at enterprise-wide dan di-lead oleh pasukan digital kami. Di mana semua maklumat-maklumat ini mudah diakses di hujung jari oleh anggota-anggota KSP. InsyaAllah tahun depan kita boleh berkongsi tentang ACM framework nanti. Tapi yang penting projek ini telah pun diluluskan oleh board dan juga oleh pengurusan untuk kita proceed. So dari segi model, kadang-kadang orang tanya kita, saya daripada L&D. So Suhaizam, you knowledge management besar, you pakai model mana? So whatever it takes, we try to find what is the modeling dalam knowledge management dan kita jumpa dekat ATD, American Training and Development, di mana dalam American Learning and Development clearly stated knowledge management is part of the framework dalam L&D. Dan apa yang dinyatakan dalam L&D itu, dia boleh nampak kalau kita belajar, you all semua adalah dalam bidang education, macam mana kita buat need analysis, kita menyediakan ID, kita lambangkan, dan knowledge management actually part of the process dalam L&D. Clearly stated dalam learning and development di bawah model yang disediakan oleh ATD. Dan kami cuba benchmark. Dan daripada benchmark ini kami melihat dalam L&D, kita sudah melaksanakan sekurang-kurangnya 5 daripada 6 yang telah digariskan. Kita cuba melihatlah supaya kita tidak lari daripada standard antarabangsa. Dan dari segi resource, inilah saya nak cakap tadi sebab saya bukan orang KM. But I'm the business person. Whatever it takes, I want to align. So because of that, I recruit 2 orang. Yang memang seorang ada master dalam KM dan seorang dalam degree dari KM supaya mereka lead the KM unit in my campus. So saya ada 2 orang ni lah yang sedang membantu saya sekarang. So itu saja Puan. Okey, terima kasih. Okey, jadi daripada perkongsian peringkat awal ni pun saya fikir kalau yang memang betul-betul dah rasa nak buat, jadi saya dah ada beberapa perkara yang kita rasa nak tahu lebih lanjut kan. Okay, jadi kalau tengok daripada apa yang dikongsikan tadi, kalau macam dari EPF tadi mata saya dah tertancap dah tengok, ada garis panduan boleh sharing. Sebab tadi kita bercerita tentang macam mana orang tak mahu berkongsi, macam mana orang tak berikan komitmen dan sebagainya. Okey, kita masuk kepada pusingan kedua dulu sebelum kita buka kepada soal jawab. Para peserta boleh sementara perkara-perkara yang dalam pusingan pertama tadi belum hilang dari ingatan, masukkan dulu soalan-soalan yang nak dikemukakan sebab kedua-dua mereka ni memang yang melaksanakan KM di tempat masing-masing. Okey, untuk sesi yang kedua ni saya minta untuk kedua-dua panel berkongsikan tentang cabaran-cabaran yang dihadapi sepanjang menjalankan KM di JKR dan juga di EPF, dan setakat ni apa pencapaian dan sekarang ni apa statusnya dalam pelaksanaan KM di JKR dan juga di EPF. Kalau tadi kita mula dengan Dr. Hairil Hizal, untuk pusingan kedua ni kita mula dengan Tuan Faizal. Silakan Tuan. Alright. Tentang cabaran itulah mungkin Hairil boleh bantu saya jugalah nanti kan. Kadang-kadang bagaimana kita nak align our existence supaya kita add value dalam organisation. Sebab kalau kita cakap kita tak pernah buat KM, bohonglah. EPF pernah ada library. Kita pernah ambil librarian untuk lead our library dan kemudiannya untuk meneruskan usaha-usaha berkaitan dengan knowledge ni. Tapi librarian tu pun dah keluar daripada KSP. That's why saya terpaksa ambil beberapa rakan-rakan baru kan. So ada beberapa cabaran yang saya boleh kongsi kalau saya boleh berkongsi dekat slide saya. Pertama ialah to get buy-in from key stakeholder to accept knowledge management. That's why kita terpaksa jumpa banyak C-suite lah kalau di KSP, C-suite to convince them we really need this. Engage with the C-suite dan mereka faham ini kita nak buat. Supaya akhirnya bila kita masuk dalam study council, dia orang agree. Maksudnya kita kena pre-wire dulu. Yang kedua ialah change of leadership. Macam saya sendiri, dalam tempoh 5 tahun saya di Learning Campus, saya ada 3 leader. Bertukar bos. Bertukar bos. You tahulah what's happening in EPF for the last 2 years ni kan. Bertukar bos sebanyak 3 kali. Saya ada 3 CEO dan saya ada 1 new chairman. Maksudnya 7 key stakeholder terpaksa saya manage. Dan bagaimana kita nak memastikan dia really understand about our objective
and to continue with our roadmap. That's why pada saya cabaran ni kita selamat sikit sebab kita dah dapat mandat daripada segi council untuk roadmap. Jadi kita tak kena kacau banyak lah. Benda tu dah diluluskan. Dan cabaran yang ketiga ialah bagaimana ya. Yalah kadang-kadang kita ni banyak berteoretikal. Nak buat macam-macam. Yalah banyak knowledge kan. Nak buat itu, nak buat ini, nak buat ini. Tapi kita ni practical person. Macam mana nak dapatkan buy-in and sokongan daripada orang. Jadi kita kena prioritiskan apa yang kita nak buat dalam projek dan juga business as today. Macam sekarang ni, macam mana nak pastikan semua staff-staff kita buat knowledge sharing. Di capture knowledge sharing. Dalam masa sama kita ada projek. Dan yang keempat ialah macam mana nak timbulkan excitement menggunakan teknologi. Community of practice terutamanya. Dan adakah community of practice ni kita nak buat untuk semua orang? Kita dah 70 tahun. Banyak dah knowledge. Kelang kabut kita. Jadi macam mana kita nak identify what is the best community of practice. Dan yang kelima ialah macam saya kata tadi lah. Macam mana nak melihat KM ni bagi impact to the whole organisation. Dan nombor 6 ialah bagaimana learning culture tu stay relevant. People are talking about knowledge. Knowledge. So because of that, next slide. Ini merupakan beberapa achievement lah for the last 5 years. Alhamdulillah kita dah establish knowledge portal as one-stop access of knowledge. In terms of community of practice, Puan kita banyak group. Tetapi apa yang kita fokus ialah group baru. Knowledge baru dalam KLPSP. Supaya knowledge baru ni dapat kita ikat. Yang lama tu tak apalah. Nak buat macam mana kan? Yang penting yang knowledge baru tak tertinggal. Maksudnya kalau dalam bahasa kerja saya lah backlog. Backlog is backlog. Knowledge backlog. Tapi knowledge baru jangan tertinggal. Kita tubuhkan COP, Community of Practice dalam Retirement of Service. Nanti saya tunjuk apa pencapaian kita lah. Dan kita juga alhamdulillah kita ada knowledge fair yang dinanti oleh anggota-anggota KLSP setaban tahun. Satu knowledge fair lebih kurang 2 hingga 3 hari mengumpulkan pelbagai story dekat peringkat level EPF di mana non-eksekutif yang akan ramai masuk. Sebab eksekutif dah banyak pergi kursus luar. Terjedah, tapi anggota dalaman macam mana? So kita ada knowledge fair. Alhamdulillah for the last 5 years bila kita buka saja sejam semua dah penuh. Dekat 1000 peserta. Memang tertunggu. Dan kita juga ada K-Tube di mana K-Tube ini CEO pergi ke bawah. Kita ada CEO Town Hall. Kita ada C-Suite Town Hall. Di mana knowledge tu di-capture. So kita menyediakan satu page K-Tube di mana kita capture video-video yang dia ada, kita cut-cut dan kita masukkan dalam digital K-Tube kami. Dan kita juga establish macam saya kata tadi MO dan juga garis panduan. Dan dalam teknologi oleh kerana kita sudah menyediakan apps secara apps untuk learning portal kami di mana boleh access 24/7. Kita menyediakan satu platform berkaitan dengan knowledge di mana kita curate knowledge luar. Kita ringkaskan dan kita masukkan. Dalam masa yang sama, kita juga menyediakan beberapa learning plan untuk future fit anggota-anggota kita. Kalau kita boleh recap sekejap, kalau saya ada masa 2-3 minit lagi, can go. Okay. Ini merupakan sedikit success story lah. Bila kita buat, kita report. Bila kita buat, kita report. Kita ada Raskop, kita study sebab Raskop ialah satu social portal yang mana konten dibangunkan atau dimasukkan oleh dia orang sendiri. Kita menggunakan konsep ala-ala Facebook lah. Jadi mana-mana Raskop yang ada masalah apa semua, dia akan masukkan isu dia dan dijawab oleh rakan yang lain. Jadi tacit knowledge tu berlaku macam tu. Dalam masa yang sama, kita juga appoint SME dalam bidang untuk bantu untuk menjawab soalan-soalan yang tak boleh nak dijawab oleh rakan-rakan lain. Dan kita melihat ada 143 discussion, berapa banyak orang reply. Kita cuba masukkan data analitik sikit dalam laporan-laporan kita. Dan kalau tuan dengan tengok, bila kita analisis konten yang dibincangkan di kalangan 141 orang ni, inilah yang dibincangkan. Dan inilah yang nanti membantu kami dari segi input module development, dari segi financial literacy. Maksudnya, this is a needs of the RAS officer to make sure we can close their gaps. Jadi secara tak langsung, COP ini memberikan input pula kepada module development dalam konteks learning. Ini yang dari segi portal, macam saya kata dengan you all tadi, kita ada apps yang boleh diakses 24/7 dan kita menyediakan Chillax. Kita ada Power Link In. Kita curate. Kita ada 8,600, kita curate semua untuk menjadikan sebagai satu structure untuk future fit punya modul. Ya. Dan untuk KFM, macam saya kata tadi, setiap tahun EPF ada buat International Social Wellbeing Conference.
Macam dalam surat khabar hari ni yang semalam dan hari ni, you baca surat khabar kan yang kita buat ni. Keluar surat khabar. Tetapi knowledge itu adalah peringkat international dan juga leaders. Tetapi knowledge itu kita nak turunkan kepada anggota dalaman KWSP. Dan kita linkkan apa yang kita buat at enterprise level kepada at organization level. Dan akhirnya kita buat knowledge fair since 2016 lagi. Dan apa knowledge yang kita bawa ialah knowledge yang dibincangkan pada waktu itu. Contohnya pada tahun 2019, we are talking about the new world. Macam mana kita nak berubah kepada digital transformation. Kita bawa knowledge berkaitan dengan the brave new world, kita bawa story-story luar. Macam mana orang luar berbincang untuk berubah. Dan kemudiannya pada tahun lepas, kita bawa topik baru sebab pandemik. Kita bawa knowledge berkaitan dengan living in the new normal. Macam mana kita nak respon, macam mana kita adapt untuk progress. So all this knowledge, kalau tuan dengan tengok, alhamdulillah. Jadi secara langsung anggota-anggota KWSP sekurang-kurangnya 25%, 30% yang attend kursus ni dapat menyerap knowledge-knowledge baru. Dan insyaAllah dalam 2 minggu lagi kita akan ada Knowledge Fair 2021 yang bertajuk Big Reset. Kita nak beritahu anggota-anggota kita, knowledge sekarang ialah kena reset balik. Knowledge you yang lama mungkin dah tak sesuai. Jadi ini merupakan antara perkara-perkara yang kami dah buatlah sepanjang 5 tahun ni, Puan. Okey. Terima kasih Tuan Faizam. Wow, menarik macam-macam program buat Okey. Okey, kita pergi kepada Dr. Hairil Hizam untuk sharekan apa yang dibuat di JKR berkenaan dengan cabaran-cabaran dan juga status dan juga pencapaian setakat ni. Silakan Dr. Terima kasih Puan. Tuan Faizam, bila saya dengar dan tengok slide Tuan Faizam, saya rasa amat teruja actually. Tuan rasa motivasi untuk laksanakan KM tu semakin berkobar-kobar. Terima kasih Tuan atas perkongsian tu. Baik. Kita jugalah dengan peserta-peserta ni. InsyaAllah. Jangan makin takutlah, makin semangat. Kalau di peringkat JKR, dari segi cabaran yang kami hadapi, boleh saya echo apa yang dikatakan oleh Tuan Faizam tadi, memang hampir sama. Yang pertamanya kalau saya nak petik adalah di segi macam mana kita nak align di segi visi dan misi jabatan tu dengan pelaksanaan KM. In fact tadi pun Dr. Prof. Siti Arfah ada mention bagaimana kita nak pastikan bahawa kalau kita tengok KM ni jangan kita tengok dalam satu konteks saja. Dia mesti something yang menyumbang kepada business goals kepada organisasi itu. So bagi tujuan itu kami di JKR kami kena pasti program-program yang berkaitan supaya apabila kita perkenalkan di peringkat jabatan, di peringkat sawangan unit dan sebagainya kan, dia akan mendapat baiknya daripada semua pihak. Contohnya kita laksanakan, disebabkan kita sebagai sebuah agensi teknikal, kita memperkenalkan satu inisiatif namanya Project Lessons Learned. Di mana dalam sesi Project Lessons Learned ni kita akan mengumpulkan semua pasukan projek yang terlibat dari segi design, dari segi melaksanakan projek di tapak dan sebagainya kan. Untuk hadir bersama-sama dan akan berbincang tentang apakah pembelajaran dari segi pengalaman melaksanakan projek, apa yang berlaku dengan baik, apa yang berlaku yang kurang lancar tu untuk kita nak dokumentkan pembelajaran tu. So apabila kita hasilkan dokumentasi project lessons learned tu, ianya kita menyumbang semula kepada business goal jabatan untuk memastikan pelaksanaan projek JKR selepas ni tidak lagi berlaku lagi isu-isu yang berulang sebelum ni, ataupun kita dapat ambil iktibar dari segi ataupun panduan dari segi amalan terbaik yang telah dilaksanakan oleh projek-projek sebelum ni. Yang kedua, kalau boleh nak kongsikan cabaran yang kami hadapi kan, dari segi bagaimana kita nak memastikan basic knowledge yang ada pada profesional di JKR utamanya tu kan, kita dapat kongsikan dengan semua. Kita semalam dalam bentuk basic knowledge memang kalau ikutkan memang difficult. It's not impossible tapi cuma dia memerlukan masa. A bit tedious tapi it's possible. Mungkin kita tak dapat nak dokumentkan all the basic knowledge yang ada pada engineer, pada QS, pada arkitek dan sebagainya. Tapi apa yang kita boleh buat adalah contoh sama seperti yang dilaksanakan oleh pihak EPF tadi, adalah kita melaksanakan COP. COP is a very powerful tool. In fact, ini pun ada dibincangkan oleh Dr. Gita pada pagi tadi kan. It's a very powerful tool dalam kita nak mewujudkan satu ekosistem yang selamat untuk people to come together yang minat tentang satu-satu perkara, contohnya COP project management. Mereka hadapi satu isu akan dibincangkan dengan berlanjut dalam COP tersebut. Nah, itu al-kaedah bagaimana kita nak pastikan bahawa basic knowledge yang ada di JKR tu dapat kita uruskan. Mungkin kita tak dapat dokumentkan sepenuhnya tapi kita dapat salurkan dalam channel-channel yang tertentu. Contohnya macam COP dan juga JCOP.
Dan cabaran yang ketiga yang kami hadapi sebelum ni kan, bagaimana kita nak pastikan warga JKR ni mereka secara terbuka untuk mereka menerima apa itu knowledge management. Because apabila kita cerita tentang knowledge management ni, antara elemen yang penting adalah sesi perkongsian. Dan kalau sebelum ini kita biasa dengar dengan mantra kita kata knowledge is power, memang sinonim dengan everyone. So bagaimana kita nak memastikan knowledge yang ada pada satu-satu expert tu dapat dikongsikan kepada warga jabatan yang lain tanpa mereka rasa ragu-ragu. Because kita nak pastikan supaya knowledge yang ada pada semua tu kita dapat kongsikan, because kalau tak nanti knowledge tu hanya ada reside pada seorang individu tu, pada satu pasukan tu, dia tak pergi kepada organisasi. So JKR dia akan remain the same untuk tempoh yang akan datang. We don't want that to happen. So bagi tujuan itu yang kalau boleh saya rujuk kepada timeline tadi tu kan, di peringkat awal semasa kami melaksanakan KM tu kan, kami lebih mengkhususkan atau memperincikan tentang satu, apakah manfaat KM. Yang kedua, kami menjual pilot project kan. Tadi ada mention kan dalam one of the presentation tentang pilot project. Penting pilot project ni because kalau kita melaksanakan KM, dia mengambil masa yang lama untuk kita dapat manfaatnya. So the best thing to do is untuk kita melaksanakan satu pilot project. So di JKR kita laksanakan pilot project yang dinamakan EPSMG itulah, yang bertukar menjadi our own Wikipedia, dinamakan sebagai GPDR, Repository Pengetahuan. Di mana pada peringkat awal tu kami lebih menjual kepada kita ada all this documentation dari segi laporan, garis panduan, arahan, perkeliling dan sebagainya. Kalau tuan-puan nak laksanakan tugas dan sebagainya kan, just pergi kepada Wikipedia ni, Wikipedia katakan tak ada kat situ maklumat tu, maklum kepada kami akan pastikan maklumat tu dimuat naik ke dalam portal tu. So dia satu way bagaimana kita nak memastikan bahawa orang selesa dengan KM. Selepas daripada period tu, di mana orang dah comfortable dengan KM tu, dengan kita sebut tentang perkongsian kan, barulah kita pergi kepada sesi COP contohnya, Project Lessons Learned. Bila kita dah pergi ke arah tu, everybody semua dah comfortable, mereka tak akan rasa ragu-ragu untuk nak berkongsi dari segi tu. Kalau saya boleh petik tadi ada saya dengar a few key points daripada panel menyatakan tentang top management support is very critical. Yang tu memang salah satu isu yang dihadapi oleh mana-mana organisasi yang melaksanakan any new initiative. Saya pernah berbincang dengan pihak mampu dan mereka maklumkan dalam organisasi sektor awam terutamanya tak ramai yang boleh sustain pelaksanaan KM tu lebih daripada 2 hingga 5 tahun. Terutamanya disebabkan berlakunya pertukaran leadership, apa yang dimention oleh Tuan Suhaizam tadi kan. Saya ucap tahniah kepada Tuan Suhaizam dengan tim. Walaupun berlaku pertukaran leadership kan, tapi saya nampak pelaksanaan KM di EPF tu semakin membara tu. Tak sabar nak tunggu KM Fair tahun 2021 kan, difahamkan tak lama lagi kan. So top management support tu is very critical, dan kebetulan di JKR ni kami alhamdulillah KM tu menerima mandat top down, arahan daripada KPKR. Tapi isunya bagaimana kami nak pastikan KM tu boleh sustain. Kami start 2008, sekarang 2021, so dah almost 12 tahun kan. Kita nak sustain kan, berlakunya pertukaran tu masih lagi sekarang relevan KM tu. Itu salah satu cabaran yang dihadapi, dan adalah kaedah-kaedah bagaimana kita nak pastikan bahawa dari segi sokongan, dari segi komitmen pengurusan tu ada untuk mana-mana pelaksanaan inisiatif KM. Right. Kalau dari segi status pelaksanaan KM di JKR, saya nak kongsikan slide sekejap. Ya, kalau boleh saya petik untuk slide ini, antara isu yang saya bangkitkan tentang yang kita nak alignkan KM dengan plan strategik JKR ataupun business school jabatan. So alhamdulillah, bermula tahun 2016 hingga tahun 2020 diikuti dengan tahun 2021 hingga 2025 ni, amalan pemberian ilmu ataupun pengurusan pengetahuan ni telah dimasukkan sebagai salah satu daripada teras strategik plan strategik JKR Malaysia di bawah tema 5 namanya organisasi inovatif. Dan dalam tu dia menceritakan dalam T, mungkin agak kecil sikit tapi saya kupas ya, T5.3 tu dia kata memperkasa ilmu pengetahuan organisasi. So dalam ini diperincikanlah dari segi kaedah pengukuran tu, untuk setiap pejabat tu kena ada berapa bilangan amalan pemberian ilmu, knowledge sharing, tazkirah, bring your own mark, yang tak memerlukan sebarang kos yang tinggi ataupun masa yang lama untuk dilaksanakan. Kemudian kita juga ada pemerkasaan dari segi inisiatif CKM yang
tadi saya mention tentang 8 inisiatif tu kan, bagaimana kita nak pastikan dia setiap tahun tu, setiap inisiatif tu akan memberi nilai tambah kepada jabatan. Dan kemudian yang ketiga untuk inisiatif di pengukuran di bawah tema 5.3 ni adalah dari segi pemerkasaan e-pembelajaran. Kita cuba dokumenkan dari segi kepakaran yang ada di jabatan ini dalam bentuk elektronik dan kita akan paparkan dalam bentuk e-pembelajaran. Dan kalau boleh saya ambil masa sedikit untuk saya nak kongsikan dari segi faktor kejayaan. Biasanya kalau ada mana-mana agensi datang ke JKR untuk mohon nak dapatkan sedikit tips daripada kami bagaimana JKR berupaya untuk melaksanakan KM daripada 2008 sampai tahun 2021 ni masih lagi kekal relevan. Antaranya adalah ada 5 perkara ni lah. Artinya yang pertama tu saya tak perlu kupas tentang kepimpinan, kita sedia maklum. Yang kedua tu yang tentang penjuang pengetahuan. So yang ni saya nak pergi balik kepada poin saya yang sebelum, di mana di JKR kita macam kami di ICKM, saya bersama pasukan saya, kami ada 4 orang je untuk menguruskan KM secara holistik di jabatan. So memang tak sempat. So strategi yang telah kami guna pakai adalah kami memohon kerjasama setiap ketua pejabat untuk menamakan seorang knowledge manager dan juga seorang wakil ganti. Kita panggil sama ada pemimpin pengetahuan, pejuang pengetahuan dan sebagainya lah, tapi within the same track peranan dia. So tugas pengurus pengetahuan ini bertugas sebagai duta, knowledge ambassador di pejabat masing-masing. Sama ada mereka nak menyalurkan apa inisiatif dilaksanakan oleh CKM ataupun mereka akan sendiri melaksanakan program-program amal ilmu. Dan dalam pada masa sama kita juga mewawarkan atau kita mencalonkan beberapa knowledge manager yang berminat untuk dijadikan sebagai certified knowledge manager. Dan setakat ini kita dah ada lebih 30 orang. So all this 74 plus 13 ni mereka bertindak sebagai duta atau ambassador knowledge di jabatan. Kemudian dari segi alignment dengan bisnes I think tak perlu saya kupas, dah memang tadi dah jelas dimaklumkan. Yang ketiga, this one particular ni tentang pilot project. Bila kita sebut tentang KM, it doesn't have to be a full-fledged system, especially for those organisasi yang nak melaksanakan KM. Memadai dengan sesi tazkirah, bring your own mark, brown bag dan sebagainya untuk kita nak mula memperkenalkan KM. Dan selepas tu sekiranya ada pertukaran tambahan tu, barulah kita develop sistem atau program dan sebagainya. Untuk makluman semua, di JKR semasa kami melaksanakan KM tahun 2008 tu, kami cuma ada pertukaran RM20,000. Pada masa tu dikira besar lah untuk kami membangun JPDR. So from time to time tu, memang dari segi peruntukan untuk kami membangun sistem dan sebagainya tak banyak, ambil kira dengan kekangan di sektor awam. Tapi kami ambil maklum dengan adanya pelbagai teknik dalam KM ni tak semestinya kita memerlukan satu sistem yang full-fledged. Tapi sekiranya ada, itu memang afdal, itu memang terbaik. Saya pernah hadir satu taklimat tentang Microsoft SharePoint, IBM Knowledge Connection dan sebagainya kan. Memang wow, saya tengok memang tertarik. Tapi masalahnya dekat kami ni mungkin dari segi kekangan peruntukan. So kami make use dengan apa yang ada. Banyaknya kami akan develop menggunakan open source yang mana tak memerlukan kos yang tinggi untuk buat consultation dan sebagainya. Right. Yang keempat adalah rezeki kita fokus kepada manusia. Memang kalau ikutkan mudah sangat dalam dunia sekarang ni untuk kita fokus kepada teknologi. Bila ada syarikat yang menawarkan perkhidmatan, kita ada this good teknologi untuk kita nak memperkasakan KM di jabatan tuan-puan. Tetapi yang pentingnya adalah untuk kita kena pasti apakah isu yang dihadapi oleh warga organisasi tersebut. So contohnya macam di JKR, isu yang dihadapi adalah satu, dari segi bagaimana kita nak mewujudkan testing knowledge. Yang kedua, bagaimana kita nak pastikan knowledge yang ada pada JKR itu dapat disalurkan dengan cepat, dengan mudah. Itu dari segi bila kita dah fokus kepada isu yang dihadapi oleh pengguna di JKR itu, kita dapat kena pasti teknologi yang ada dan kalau memungkinkan dari segi peruntukan dan kita go from there. Yang kelima adalah dari segi promotion dan limpahan. This one disebabkan dekat mana-mana organisasi pun dia ada pelbagai inisiatif. Dan kami ambil maklum sekiranya kita melaksanakan satu inisiatif tu tapi kita tak laksanakan sebarang sesi promosi, limpahan dan sebagainya kan, of course ramai akan lupa. Bukan akan ada yang mana yang betul-betul berminat tentang KM ni, dia akan masuk our portal JCOP contohnya, akan hadir sesi perkongsian pengetahuan dan sebagainya. Tapi for those younger generation ataupun new staff, mungkin mereka tak aware tentang KM. So this is where marketing and promotion
take into place yang dimana memberikan peranan yang penting. Right. Itu saja Puan Nur Azah perkongsian daripada saya. Mungkin kalau ada sebarang soalan daripada peserta nanti, saya dan juga Tuan Suhaizam kami bersedia untuk menjawab. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih Dr. Hairil dan juga Tuan Suhaizam yang dah kongsikan secara ringkas. Kita tahu cerita bertahun-tahun nak diringkaskan dalam tempoh 10 minit, 15 minit memang sangat mencabar. Dan untuk kita tahu lanjut tu memang kita kena tanya dan baru cerita-cerita tu akan keluar lagi lah. Sebab kita tak memungkinkan untuk bagi satu sesi penuh kepada pihak JKR satu hari, EPF satu hari. Mungkin kalau ada macam tu kita akan dapat lebih banyak cerita lah. Tapi untuk sesi pada hari ini mungkin kita tak dapat nak buat macam tu. Cuma saya fikir kita masih ada masa untuk kita bertanya kalau ada yang tidak disentuh tadi. Mungkin ada yang nak bertanya sebab yang ini secara live memang dengan orang yang melaksanakannya. Jadi saya fikir boleh mungkin ada Dr. Hasya bertanya. Kalau ada yang nak bertanya secara lisan, silakan boleh angkat tangan dan lepas tu saya akan berikan ruang lah untuk bertanya. Jadi untuk sementara tak ada soalan lisan, kalau tak ada, saya bacakan dulu soalan daripada Dr. Hasya, Ketua Pustakawan UM. Bolehkah kita tahu di peringkat manakah dalam projek Cycle KM yang memerlukan kemahiran dari kalangan information professionals? Mungkin kedua-duanya boleh nak menjawab soalan daripada Dr. Hasya ni. Silakan. Siapa dulu? Tuan Suhaizam boleh mulakan dulu Tuan. Okey, mungkin saya boleh ambil salah satu sampel program kami lah dekat terutama dekat RASCOP. Kami panggil RASCOP, Retirement Advisory Service Community of Practice. Ya, bila kita bawa to advocate supaya ada community of practice ni dengan jambatan pengguna kita, bukan mudah. Tetapi yang penting sebab bagi dia orang pula apa benda yang nak dibincangkan, apa benda. Jadi profesional saya yang saya kata tadi saya belilah KM officer ni kan pasal beli daripada luar ni ialah untuk melahirkan konten dulu. Structure content. Jadi bila konten dia peringkat pertama lagi kita dah bawa depan dan kita bentangkan business case kita dengan baik kepada kita punya future community of practice yang akan buy in kita punya cadangan tu tadi, so easy for them to understand. Itu yang penting sebab kita tak boleh bawa dia orang ni di peringkat yang tengah atau terakhir. Depan lagi kita dah bawa dia. Tetapi ni yang saya nak cakap jugalah. Business com tu kena ada pada pegawai-pegawai KM. Macam saya dengar tadi lah, kadang-kadang kita terlalu teknikal. Dan bila kita bercakap dengan business people tak faham. Sebab terlalu banyak nak disampaikan. Jadi kita train balik kawan-kawan kita ni, terutama pegawai-pegawai saya ni, macam mana nak bercakap dari segi business requirement. Kan? Jadi kita tahulah, bila cakap dengan orang business ni, macam kami sekarang ni, tak lepas 5 layer ni jangan bercakap. Pertama, what is your mandate? What is your purpose? What is your framework? And what is your solution? And what is your success measure? You clear cut 5 ni, insya-Allah mudah untuk lepas. Jadi pegawai-pegawai profesional dari segi maklumat ni perlu ada di peringkat awal dan injection of the business language itu penting pada pandangan saya lah. Okey, Dr. Hairil ada pandangan? Right, kalau ikut pada soalan tu yang bertanya tentang dari segi kemahiran di kalangan information professionals pada pandangan saya, kepakaran information professionals ni dia meliputi keseluruhan KM life cycle tu. Dia peringkat perancangan, reka bentuk sampai pelaksanaan dan juga kita buat dari segi postmortem dan sebagainya. Saya ambil contoh semasa kita buat perancangan untuk melaksanakan KM kan, of course kita akan ada sesi knowledge audit. I think this one ada dibentangkan oleh doktor kita pada pagi tadi kan. Knowledge audit ini bukan satu spesifik proses yang memerlukan kepada kemahiran information professionals dan mereka nak menganalisiskan whatever knowledge yang ada pada ekonomi tersebut dan kemudian mereka nak map dengan the existing as is and to be tu. Kat situ tu dah nampak ada kepentingan untuk kita ada information professionals. Kemudian semasa KM dilaksanakan, tadi Tuan Suhaizam pun ada mention dalam sesi COP contohnya lah saya ambil
dalam perbincangan COP tu, dia memerlukan kemahiran information professional untuk mengenal pasti what kind of critical and critical knowledge yang perlu kita dokumentkan. Because dalam COP itu kebiasaannya berbincang secara biasanya lisan lah kan. Dan kemudian mungkin ada sesi rakaman. Tapi bagi saya, kalau kita dapat tambah added value tu untuk kita rakamkan ataupun kita dokumentkan dalam bentuk pelaporan dan sebagainya, itu memerlukan kemahiran kepada professionals untuk kena pasti what kind of knowledge, critical knowledge yang memerlukan kepada kita nak dokumentkan, kemudian mungkin kita nak expandkan lagi. Itu jawapan ringkas saya daripada saya dari segi keperluan untuk information professionals. Bagi saya memang diperlukan untuk keseluruhan life cycle untuk KM tu. Keseluruhan life cycle. Tapi tadi ada yang Tuan Faizam sebutkan, sebelum ni pernah dilantik librarian dekat situ, tapi lepas tu dia keluar. Adakah menunjukkan yang librarian tu tidak berjaya melaksanakan KM tu di EPF? Okey, mungkin agak sensitif jugalah untuk berkongsi maklumat ini, tapi yang penting bagi saya adalah whatever it takes, librarian need to play a very active role in the overall organisation framework. Okay. Jadi kalau orang tanya, kenapa you perlu library? What is the purpose of having library in EPF? So kalau you tak boleh balik pada purpose, kenapa you exist, management tak akan tunggu. Okay. Dan bila management berubah, it's all about cost. Cost nak handle library, cost nak bayar orang library, lepas tu utilization of the library books, berapa ramai orang pinjam. Itu jadi bila kita tak dapat banner trust, kenapa kita wujud, maka akhirnya kepimpinan ialah kita banyak benda nak buat kan? Kan? Jadi tertinggal lah sikit. Jadi frustrated lah sikit. Jadi kita frust because of kita tak dapat menyelinap dalam business framework yang besar. Itu yang kalau saya boleh berkongsi sedikit lah. Jadi moral of the story dekat sini, whatever it takes, we need to align with the mandate of the organization and framework. Dan bagaimana macam kata Hairil tadi kan, very clear tema dan very clear dari segi KPI itu tadi kan, yang mana di bawah tema kolom apa tadi tu, proses dalaman tadi kan, pasal membudayakan knowledge. It's very good. It's very good. Memang dah ada dalam, kalau kami panggil balance scorecard lah. Memang dah ada dalam balance scorecard, agreed by top management, you senang nak buat kerja. Orang sedar yang itulah. Itu satu cabaran kepada pustakawan, pastikan bahawa kita boleh aktif dan kita boleh sahut cabaran tu. Okey, ada satu soalan daripada Cik Zaid. Assalamualaikum kepada panelis. How do you engage problem solving? How do you engage problem solving processes in your KM practice? How you make it as a culture? Okay, mungkin saya boleh respon kepada soalan ni terlebih dahulu. Di JKR tadi saya mention ada berkenaan dengan project lessons learned, ada COP dan sebagainya kan. Untuk problem solving process ni kita menggunakan satu teknik di JKR, tinggal ni semua sedia maklum tentang knowledge cafe. Knowledge cafe bagi saya merupakan satu teknik pengurusan pengetahuan yang memang sesuai dilaksanakan di mana-mana organisasi untuk kita contohnya nak menyelesaikan masalah problem solving process, right? Because dalam teknik knowledge cafe semua sedia maklum lah, because kalau kita comparekan dengan sesi perbincangan bengkel yang biasa tu, dekat setiap kumpulan tu dia akan bincangkan satu topik dan dia akan buat pembentangan dia sebalik. Tapi dalam sesi knowledge cafe ni, dia akan memastikan semua yang hadir untuk sesi bengkel tu, dia akan boleh memberi input untuk problem solving process. So it's very good technique. Dan yang kedua adalah dari segi pelaksanaan COP dan juga project learn. So bagaimana nak jadikan all these things sebagai culture tu, kita kena laksanakan from time to time. Kena istiqamah, kena buat selalu, dan kalau sebaik-baiknya libatkan pengurusan atasan. Because kami nampak apabila pengurusan atasan hadir sama, because kita nak dapatkan sokongan dan komitmen dari pengurusan atasan dalam inisiatif KM ni, bukan sekadar kita nak dapatkan peruntukan daripada pihak pengurusan ataupun kita nak dapatkan tanda tangan untuk surat-surat jemputan dan sebagainya ataupun surat CJ penghargaan, tapi kita nak mereka to be the face of KM. So bagi tujuan ini kan saya nampak kepentingan untuk knowledge untuk pemimpin ataupun pengurusan kanan untuk hadir sama dalam sesi-sesi KM ni untuk menunjukkan bahawa kepentingan, perihal pentingnya KM bagi organisasi tersebut kan untuk kita jadikan sebagai budaya.
Okey, itu jawapan ringkas saya. Mungkin Tuan Saizam ada Tuan Saizam ada pandangan Silakan. respon pada soalan Cik Zaid? Mungkin kalau boleh saya share projek terbaru lah dalam pipeline di mana kita namakan Rockstar. Kita namakan Rockstar sebab problem yang kita hadapi pada masa ni ialah dalam tempoh 5 tahun ini hampir 40 hingga 50% ketua jabatan kami akan bersara. Jadi apabila kita dah kenal pasti inilah isu yang dihadapi, kita menyelinap masuk dalam talent development framework. Jadi KM adalah salah satu solusi atau solution yang kita cadangkan untuk dapatkan teknologi itu tadi. Dan alhamdulillah macam kata Hairi tadilah, kita dah jumpa dengan semua C-suite EPF. C-suite EPF ada lebih kurang 6 orang. Kita jumpa seorang demi seorang untuk dapatkan kelulusan Rockstar ni, dan sebenarnya bila kita dah settle bahawa semua bersetuju bahawa inilah isunya. Inilah isunya. Itu kata problem solving kan. Maksudnya what is the issues right now surrounding us in terms of talent. Dan kami menyendak masuk kat situ dan kemudiannya kita dah bentang kepada CEO. Dan insya-Allah kita akan datang lagi sekali pada awal tahun depan untuk dibentangkan dalam Talent Council untuk diluluskan dari segi implementation framework. Bagaimana kita nak bangkitkan Rockstar ni di mana kita boleh ambil orang sebelum dia bersara, on kata outboarding program. Kan outboarding program kan kita dah tahu dah tahun nak bersara ni. Nulis berpuluh tahun dah kerja EPF ni. Banyak dia menangani cerita-cerita dalam konteks organisasi kita. So kita nak tap. Dalam masa yang sama yang dah terlepas ni, terutama domain-domain yang kritikal. Contohlah, kami ada seorang ketua jabatan yang baru saja bersara. Dia you tahulah 40% daripada aset EPF ni dilaburkan di equity. Berbilion-bilion. Jadi knowledge dia tu penting. Bagaimana menangani krisis waktu pandemik di mana market tengah jatuh tapi EPF tetap boleh buat profit. Macam mana leadership yang manage the situation. So kita akan lantik dia sebagai kita punya rockstar faculty. Untuk dia terlibat sebagai coach atau mentor. Ini merupakan, jadi nak menjawab tentang problem solving itu tadi. Pertama ialah what is the issues and challenges surrounding us today and the future, at least for the next 3 to 4 years. Dan kita menyelinap dalam mana-mana framework organisation, terutama macam kami, sebab kita cakap dari segi knowledge kan, talent lah. Sebab kalau kita beli talent daripada luar, dia tak dapat cerita-cerita lama kita, Hairil kan? Ya. Betul. Dia tak ada lesson learn. Jadi kita nak kena jaga, macam kata Hairil, yelah dia dah 180 tahun lagi lah ramai engineer yang memang terror kan. Jadi dah terlepas banyak do and don'ts. Betul. Kan, yang mana trik-trik amal lah. Jadi alhamdulillah, itu salah satu cara kami lah. Di mana kita membawa kita cuba memahami masalah organisasi dan kita datang dengan cadangan balas kita. Macam mana kita daripada KM menyediakan solution terhadap masalah itu. Okay, that's good. Dapat idea baru. Okey, ada soalan satu lagi daripada Puan Arinawati. Ada 2 soalan. Yang pertama, adakah sebarang reward system yang diberikan kepada staf? Yang kedua, adakah semua peringkat staf terlibat dalam KM? Saya jawab dulu Tuan Faizal. Boleh. Alright, soalan yang pertama berkenaan reward tu, di JKR kita ada our own reward system, monetary and juga non-monetary. Monetary kita ada sejumlah soalan macam cash reward yang telah kita berikan kepada those yang aktif dalam melaksanakan KM, tapi not as much as we wanted to, tapi being public sector organizations. Tapi at the same time, untuk non-monetary reward system, kami adakan sistem recognition. Contohnya semasa kami mengadakan knowledge fair di JKR, kita namakan sebagai Pasada Minda. Kebiasaannya kami akan kena pasti those yang aktif dalam our COP, dalam portal JCOP dan juga dalam our repository JPDR for those yang memberi sumbangan, contribution dan sebagainya kan. Dan kebiasaannya kami akan kena pasti 3 orang untuk setiap daripada kategori tersebut, dan kami akan jemput mereka untuk hadir ke dalam sesi Pasada Minda tu, dan mereka akan dijemput untuk menerima sijil penghargaan, token dan juga some monetary cash reward daripada KPKR. Dan dengan mengambil kira organisasi JKR yang seramai 22,000 sampai around that figure, memang kadang-kadang kebarangkalian untuk seseorang pegawai ataupun kaki tangan tu untuk berjumpa dengan pihak pengusaha atasan, contohnya KPKR tu, dia once in a blue moon, jarang-jarang berlaku, except for maybe di peringkat the senior manager is different, tapi the junior staff itu something yang
ataupun very rare. So apabila mereka terlibatnya aktif dalam program KM dan mereka recognized as active contributor, so itu merupakan recognition jabatan kepada mereka, dan kami dapati apabila kita adakan sistem especially this non-monetary reward recognition ni kan, dari segi penglibatan warga JKR dalam aktiviti KM di JKR tu dia semakin tahun semakin meningkat, because mereka aware yang pihak pengurusan beri perhatian penuh kepada pelaksanaan KM. Soalan kedua, adakah semua peringkat staf terlibat dalam KM? Yes, kami cuba sedaya upaya untuk memastikan ke 88 ataupun yang ke-9 kami dalam melaksanakan satu lagi tahun ini kan, wacana teknikal, ianya melibatkan semua warga JKR. Pelbagai disiplin, regardless of disiplin ataupun lokasi dan sebagainya, because sebagai sebuah agensi teknikal, dia memerlukan kepada penglibatan semua untuk memastikan JKR dapat melaksanakan tugas, contohnya untuk melaksanakan projek dengan baik. So dari segi penglibatan tu adalah semua warga JKR. Okay, itu jawapan daripada saya. Bermula sejak awal lagi penglibatan semua staf, ataupun dah orang kata lepas dah mula beberapa tahun baru semua staf dilibatkan? Di peringkat awal tu dia lebih di kalangan I think the middle manager. Terus saya katakan peringkat tahun 2008-2009 tu, masa tu kami dalam proses untuk kita nak membenarkan KM kan. So kebanyakannya tu lebih di kalangan middle manager yang memberi support. Tapi as time passes by, kita fokus kepada the younger generation, the new officer, new staff, dan juga those seniors yang akan berpencen tu. Because kita nak pastikan especially those seniors tu, mereka dapat impact dia ataupun dia experience dan knowledge tu kepada the younger generations. Dekat situ dia ambil masa, tapi kena laksanakan secara berterusan lah, dan kena pastikan ada inisiatif yang bersesuaian untuk berbagai peringkat umum. Okay, maksudnya bukan dari awal kita gather semua orang, suruh semua orang buat lah. Okay, jadi kita mula. Unfortunately kami tak dapat go through that track, because kami kena pasti kalau kita cuba libatkan ke semua di peringkat awal tu kan, nanti mungkin kita tak dapat capai objektif kita. So kita fokus kepada this group of individuals dulu, dan mereka akan bertindak selaku ambassador, word of mouth, viral dan sebagainya kan. So dia akan menarik minat. So because bagi kami notice sekiranya inisiatif KM tu dihebahkan, diwawarkan secara viral melalui dia akan recommend kepada rakan-rakan dan sebagainya kan, itu lebih efektif kami nampak. Banding kalau kita cuba untuk promosi secara mainstream ni, tapi kami nampak word of mouth, viral is very very important dan lebih banyak memberi impact kepada pelaksanaan KM di JKR. Okey, macam mana dengan Tuan Suhaizam? Pandangan di KWSP kami ada flexi point. Ya, skim flexi point, di mana point ni diberi RM1 satu point. Dan boleh ditukar untuk hotel atau beli teknologi apa semualah. Di mana itulah antara reward untuk anggota. Jadi kita cuma menyelinap masuk dalam reward tu. Jadi apabila kita buat RASCOP untuk menggalakkan pegawai-pegawai yang 141 orang tu sentiasa aktif untuk memberikan pandangan terlibat dalam RASCOP tu tadi, dalam teknologi kita tu, kita ada leaderboard. Jadi leaderboard kita akan tunjuk who are the mark top 3 contributor dalam konten. Dan kita bagi reward tahun 2 tahun lepas tahun lepas. Alhamdulillah kita bagi dia orang flexi point. Dan tahun ini kita dah memperkenalkan satu kaedah pengukuran baru untuk training plan, untuk training kita tidak lagi mengukur training hours. Tidak lagi 42 jam, 32 jam, tapi completion of learning plan. Jadi kita membangunkan beberapa komponen dalam learning plan, dan salah satu komponen dalam learning plan adalah knowledge sharing. Sebab kita tak nak knowledge sharing ni datang 2-3 jam pun part of the 42 jam. Kita rugilah. Sebab 42 jam atau ni adalah fokus kepada upskill. Betul-betul nak buat kerja. Tetapi knowledge surrounding that is a reward. Reward tambahan. Jadi kita masukkan dalam satu LP khas. Jadi kita wujudkan persaingan pula dalam LP tadi. Nanti hujung tahun ni kita akan run. Siapa yang paling banyak attend learning sharing. Jadi among the top 10 kita dah ada bajet untuk kita bagi flexi point. Dan macam cafe yang hari ni kita buka tawaran untuk enroll dalam cafe, dah tutup dah pun, baru kita buka dah kan. So siapa yang attend dia akan dapat satu completion LP. Jadi dia akan dapat reward dekat LP yang berkaitan dengan knowledge sharing. So dia kumpul lah. Tapi mungkin dalam ramai-ramai ni dia dia tak ada, mungkin dia tak menang, tapi sekurang-kurangnya kita manusia kan suka bersaing.
Jadi kita ada leaderboard, dia dah boleh tengok dia dah buat apa, dia akan masuk sebanyak mungkin dah knowledge sharing dia. Sebab kita pula ada garis panduan knowledge sharing tu tadi kan. Hanya yang lebih daripada 5 baru kita iktiraf sebagai knowledge sharing session. Baru boleh didaftarkan. Kurang daripada 5 kita tak boleh daftarkan di bawah kita punya ni kan. Jadi automatik banyaklah knowledge sharing akan berlaku di kalangan dekat cawangan, dekat jabatan, dan dia boleh lock dalam LP tu tadi. Dan insya-Allah kita akan bagi reward among the top 10 atau top 15 mulai flexi point KWSP. Menarik. Ya, manusia tetap manusia walau kat mana pun dia nakkan galakan-galakan itu. Okey, ada soalan daripada Cik Nuriha dari PSI. Adakah semua staf dilibatkan semasa rapid communication dilaksanakan? Saya ada yang mention tadi. Adakah wujud gap antara staf semasa melaksanakan KM? Okey. Boleh ni ke? Tuan Saizam atau Dr. Hairil boleh fahami kan soalan ni dan boleh respon. Dr. Hairil tak on-kan mic. Saya cuma kurang jelas dengan apa yang dimasukkan dengan rapid communication tu, Puan. Okey. Cik Nuriha boleh jelaskan ke? Boleh on mic. Kalau sampai sebentar saya menjawab. Okey. Silakan Puan. Assalamualaikum. Maaf, kamera saya ada masalah sikit. Tak apa. Okay, maksud saya semasa melaksanakan KM tu kan kita ketua diminta sentiasa memberi komunikasi kepada semua staf ataupun semua PTJ yang terlibat dengan organisasi kita. So jadi saya nak tanya contohnya dalam perpustakaan, adakah kita perlu melibatkan semua staf supaya KM kita ni senang untuk diimplementasikan? Okay. Untuk menyampaikan, saya rasa tadi sebab disebutkan tentang perlunya communication disampaikan kepada staff. Mungkin itu yang dimaksudkan lah dengan ni. Ada mention tadi kan tentang perlunya. Saya rasa pagi tadi pun ada sebutkan perlunya conversation yang berteruskan. Sebabnya pagi tadi salah satu kegagalan dalam melaksanakan KM ni adalah komunikasi. Ya. Betul, saya setuju. Kalau itu dimasukkan, saya setuju. Memang pentingnya untuk kita nak libatkan semua staf dalam proses untuk komunikasi kepada KM ni. Saya ambil contoh dalam COP kan, Committee of Practice kan. Biasanya bila kita laksanakan COP tu kami akan pesan kepada those people yang hadir tu di kalangan the core team member dan juga yang participant yang akan hadir tu kan. Tinggalkan jawatan tuan-puan tu di luar daripada pintu. Di pintu bengkel ataupun pintu that virtual sessions tu. Because dalam sesi COP ni sekiranya kita masih lagi tengok kepada okay, you are the boss, you are the staff, you are the junior, you are the senior kan. So kat situ akan ada jurang tau. So kat situ kami selalu remind supaya those people yang terlibat dengan COP contohnya kan, try to leave your title sebentar di luar, come as a team member to be part of that particular sessions to discuss. Contohnya nak menyelesaikan masalah, untuk nak share knowledge dan sebagainya kan. Use that. Kita akan libatkan semua. Yang soalan kedua tentang wujud gap antara staff semasa melaksanakan KM tu, yes. Kalau ikutkan di mana-mana organisasi pun sama. Dia macam saya mention tadi kan tentang COP tu. Walaupun kita cuba untuk berikan penekanan bahawa dalam COP ni everybody are the same on equal basis. Tapi kadang-kadang ada juga sesegan akan dia nak tegur bos dalam sesi COP tu because dia tahu dia masih lagi bertugas di jabatan tersebut atau organisasi tersebut kan. Kalau ada implikasi contohnya kan. Tapi kami dari segi kita nak pastikan supaya tidak ada perasaan inferiority complex for the younger generations, the new staff, untuk mereka nak bertanya soalan dalam sesi COP, untuk mereka nak memberi pandangan dalam sesi brown bag, bring your own mark dan sebagainya kan. Yang itu kami sering tekankan dalam tu. Saya ambil contoh untuk sesi project lessons learned di JKR. So semasa sesi projek yang dilaksanakan, memang akan hadir tu di kalangan pihak kontraktor perunding termasuk dengan warga JKR sekali sama. Yang hadir dekat JKR tu ramai di kalangan bos-bos yang hadir sama dan juga di kalangan junior. Dalam mesyuarat tapak, mesyuarat teknikal dan sebagainya, jarang-jarang diberi peluang kepada the younger generation new staff ni untuk mereka nak bertanya ataupun mereka ada cadangan, ada pandangan. Tetapi mereka risau kalau mereka nak menyuarakan dalam mesyuarat yang formal sebegitu, mereka rasa macam nanti salah cakap lah, nanti sentak pula bos dan sebagainya kan. Dalam sesi projek bengkel, projek lessons learned tu kan,
kami selalu tekankan, kami selaku facilitator tekankan ini adalah sesi untuk tuan-puan untuk berkongsi anything tentang projek yang dilaksanakan, because there is no point kalau kita adakan bengkel lessons learned kalau kita tak dapat libatkan ke semua yang hadir untuk sesi pada tersebut untuk kita nak dokumentasikan apa yang berlaku dengan baik dan apa yang berlaku dengan kurang lancar. Kalau tak nanti kan laporan yang disediakan tu dia tak akan jadi lengkap lah. So from time to time kami nampak lah daripada kita laksanakan Project Lessons Learned 2016 sampai sekarang, dan nampak dari interaksi tu the younger generation, the new staff, mereka tak rasa ralat untuk mereka nak menyuarakan pandangan ataupun nak bertanya soalan. Bukan mereka tahu at the end of the day tujuan diadakan bengkel seumpama tu adalah untuk kita nak memberi nilai tambah kepada pelaksanaan projek di jawatan. Okay, itu Puan, respon daripada saya. Okey, Tuan Suhaizam ada nak respon? Okey, mungkin saya boleh respon dengan mengambil contoh satu aktiviti yang saya tunjuk tadi lah, cafe. Cafe, macam saya kata tadi, cafe dah menjadi satu, orang kata demand lah. Ramai orang tunggu-tunggu dah ni. Staff IPS kalau sebut cafe semua dah tahu dah, tak sabar. Sebabnya waktu kita mula start cafe dulu, kita tahu minat orang artis betul. Biasalah. Jadi kita campurkan story tu. Kita campurlah, maksudnya ada cerita sebenar daripada cerita-cerita benar. Sebab kita mengambil pendekatan di mana anggota kita kena inspire and motivate with the real story. So kita panggil human library lah, human library. Kan, you all semua tahu lah tentang human library, orang datang menceritakan tentang experience dia. Itu yang sebenarnya dalam cafe kami. Kita bawa human story. Dan untuk cafe yang baru ni, insya-Allah Tan Sri Hisham akan datang. DG Hisham, tentang bagaimana naratif kehidupan selepas new normal. Jadi dia akan datang bawa story itu, dan Nicole David pada hari kedua akan datang untuk menceritakan as among the best player in the world. Bagaimana? Dan kita bawa dia, dan orang yang akan mendengar story ni ialah ramai rata-rata non-eksekutif. Maksudnya kita tidak wujudkan gap. Sebab eksekutif dia dah ada peluang. Macam minggu ni kita buat international. Ramai eksekutif yang pergi. Kan? Very expensive lah. Tetapi kita bawa story-story at Malaysian level kepada anggota kita. Same approach, same teknik. Dan kita communicate benda ni supaya dia enroll. Macam hari ni kita dah buka enrollment. Ramai dah masuk. Dan kemudiannya proses kita demokrasi. Semua orang boleh apply. Dan kemudiannya kita akan hantar balik pada jabatan dia untuk tapis. Yalah, to be fair, orang nak kerja juga kan, business as usual. Sampai 20%, 30% staff dekat jabatan you attend, nanti collapse pula. Itu yang pertama. Jadi maksudnya kita mewujudkan demokrasi dari segi communication. Dan untuk knowledge fair ni, kita dah bagi teaser dah dekat 3 minggu dah. Sikit dekat kita punya IPS mail. Orang tak sabar dah, kita tunjuk sikit. Jadi macam kata tadi lah, it's a marketing part. Communication is communication, but marketing is also very important. The way you market your KM program. Jadi kita dapat market. Dan kemudiannya kita demokrasi, mana kita kalau boleh kita cuba bawa anggota non-eksekutif yang tak ada peluang untuk dapatkan knowledge di luar sana. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, dalam kita punya knowledge fair ni juga, kita tak bawa 100% orang luar. Tentu dalam ada story dia. Hero among us, right? So kita bawa hero-hero orang kita, macam tahun lepas 2 tahun lepas kita bawa rush officer, ada 6 orang pioneer. Orang-orang IPS orang lama kan, tak berani nak buat kerja baru, tapi ada 6 orang ni menyambut tugasan baru. Dan kita pamerkan dia orang kepada seluruh anggota KBSP sebagai role model bahawa kita boleh upskill and reskill terhadap dunia baru. Jadi communication berlaku, dan kemudiannya bila kita dah habis program ni, kita akan masukkan dalam kita punya learning apps. Dan boleh diakses oleh siapa sahaja untuk mendapatkan balik video-video tu. Orang luar boleh tengok ke? Ya? Orang luar boleh tengok ke? Sekarang ni limit dalaman. Kita sebab 1,000 seat pun dah penuh kan. Okey. Kita tahun lepas kita bawa Tony Fernandez. Macam mana kita dibawa story brief enough. Brief, maksudnya very brief to start the Asia. Dan kita bawa sebenarnya story itu kita nak bawa pada anggota bahawa we need to very brief to explore the new things. Dan balik pada komunikasi, kita tak discriminatekan communication tu dengan siapa-siapa. Semua anggota tahu benda ni akan berlaku. Semua akan tahu.
Dan bergantung pada dia orang, siapa cepat dia dapat dan kemudiannya kita filter balik. Itu dari sudut komunikasi lah. Okey. Nampak menarik. Dia tak jadi sekarang, cuma ialah nak mulakan tu, orang kata ada mungkin ketakutan dekat situ. Siapa yang dah mulakan, universiti-universiti yang dah mula mungkin dah rasa macam okey, cuma tambahan-tambahan, bukan memulakan dari kosong. Tapi mungkin ada juga yang baru nak mulakan. Okey, saya rasa kita dah cover almost all. Untuk akhirnya, mungkin ada sedikit kesimpulan daripada Dr. Hairil dan juga Tuan Suhaizam. Silakan Dr. Hairil, kalau ada sedikit kesimpulan di hujung sesi ini. Baik, terima kasih Puan. Sebagai kesimpulan berdasarkan pada pengalaman kami laksanakan KM, apa yang perlu saya tekankan especially saya maklumkan kepada mana-mana agensi yang datang ke JKR dan mereka berminat untuk laksanakan KM kan. Dalam melaksanakan KM ni kan kita perlu manage expectations di kalangan semua pihak berkepentingan, our stakeholder. Sama ada di peringkat pengurusan, di peringkat our colleague, di peringkat our staff dan sebagainya kan. Because kami notice untuk mana-mana pelari inisiatif, sekiranya kita tak manage expectation setiap stakeholder ni kan, nanti akan ada isu tentang miscommunication. Mungkin pihak pengurusan kata, okey, kami akan berikan lebih kurang dalam 120,000 untuk laksanakan KM. Dan mereka expect tahun depan tu dah siap satu sistem dan dah dapat manfaat. Sedangkan kita tahu dalam pelaksanaan KM ni, dia dari segi manfaat, value yang diberikan kepada organisasi termasuk dengan jabatan organisasi tersebut kan, dia ambil masa sikit. 3 hingga 5 tahun barulah kita akan nampak, okay, people start sharing knowledge. Projek dapat disiapkan yang lebih awal disebabkan ramai akan share knowledge. People start comfortable untuk menggunakan platform KM dan sebagainya. Because sekiranya kita tak manage expectation ni, saya khawatiri pelaksanaan KM tu kan dia tak akan bertahan lama. Maybe bila berlakunya pertukaran leadership tu nanti, dia akan kata, oh sebelum ni dah ada 120,000 dilaburkan, dah diberi satu pasukan yang lengkap untuk laksanakan KM, tapi dalam tempoh setahun ni tak nampak hasilnya lagi. Dekat situ saya nampak akan ada ruang-ruang yang mana akan menyebabkan KM tu kita tak dapat nak teruskan. So my suggestion will be start small, manage your expectations, and then kena istiqomah dalam melaksanakan pemudaian ilmu ni. Kena from time to time buat program. Kalau tak memerlukan kos, buat macam kita buat sekarang, is a virtual knowledge sharing, bring your own mark, brown bag dan sebagainya. Yang mudah dilaksanakan kan, tapi dia berterusan. That will be the best thing untuk kita nak membudayakan amalan ilmu di mana-mana organisasi. Terima kasih Puan. Okey, terima kasih Dr. Hairil. Tuan Zaizam, silakan. Okey, bagi saya pula, macam saya beritahu dah, dalam tempoh 5 tahun pengalaman saya bertukar 3 leader. Jadi, dan yang terbaru, CEO pun baru, ketua bahagian saya pun baru. Line up dua-dua baru. Jadi, dia mengajak kita tentang whatever it takes, kita kena clear mandat kita. Apa sebenarnya mandat saya, KM ni, dalam overall organisation. Yang keduanya, purpose kita berada dalam alignment organisation. Kena clear. Jadi bila dapat dua ni, kebenarnya kita datang layer yang ketiga, iaitu framework. Dalam banyak-banyak framework ni, sebenarnya KM dalam framework yang mana menyumbang kepada. Jadi bila clear 3 ni dengan you punya CEO, dengan kami punya CEO, alhamdulillah waktu nak buat cafe ni kita terpaksa present balik kat dia, Hairil. Betul. Kami dapat new CEO bulan 3 gitu. Benda ni dah buat tiap-tiap tahun. Jadi macam mana nak convince dia? Kita kena balik semula, balik pada cerita 3 tadi. Kenapa kita wujud mandat, purpose dan framework. Dan bila kita bentangkan clear framework, balik kepada impact. Apa impact saya bagi? Dan CEO kami yang baru ni, I give you RM1, I want RM10. I tak nak RM1 I give, I want you give me balik RM1, I don't want that. You need to give me RM10 above RM1. So we need to give them what is actually the success measure yang kita boleh bagi. Dan saya suka dengan Hairil punya tadi lah. Whatever it takes, start small scale. Tunjukkan boleh buat. That's why bila kita buat COP, kita buat untuk new job, iaitu RAS. Dan alhamdulillah berjaya. Tapi sebenarnya ada cerita dia, kita stop balik tahun lepas. Sebab kita menggunakan desktop. Okay. Bila berlaku pandemik apa semua, desktop tak boleh buat balik pejabat. Jadi alhamdulillah bila management dah bertukar, dah boleh pergi kat cloud base,
Kan kita pakai premise base punya cloud kan. Jadi dia tak benarkan untuk di-access kat luar. EPF baru sahaja menggunakan collaboration Teams 360 sebagai communication tools. Dan saya cabar pasukan saya, gunakan Yammer untuk COP. Oh, okey. Kalau dah berjaya nanti kita share dengan kami. InsyaAllah kita akan launch pada 1 bulan 12 ni. Dia orang senyum di sebelah saya ni. Sebab bagi saya, bila menggunakan Yammer, pegawai waras saya bergerak keluar. Jadi kalau dia ada masalah, dia boleh post terus. Ya. Dan boleh dijawab oleh rakan-rakan dia seluruh Malaysia untuk membantu knowledge tu. Dan ada SME tunggu kat belakang. Kalau tak boleh jawab, SME tolong. So Yammer, tools is very important. Macam saya kata tadi kan, kita sediakan leaderboard. Macam mana nak measure? Nasib baik kita ada tools. Takkan nak ukur secara manual, ambil data. So sistem akan tunjuk kat kita who are the best, who are the top 10, who are the top 5. So the platform is a very important to make sure KM program ni berjalan dengan cantik. Contoh, bila kita buat knowledge sharing yang kita wajibkan di bawah garis panduan knowledge sharing tu tadi kan, mana-mana anggota kita yang kita hantar keluar negara untuk khusus, dia kena log story itu dalam sistem. Kalau tidak, dia tak boleh claim. Dia kena klik button tu baru dia boleh buat claim untuk TNT ke apa ke. Kan itu cara kita kawal lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Tuan Suhaizam dan juga Dr. Hairil. Saya fikir banyak yang kita dapat sebagai untuk saya sendiri sedang disuruh untuk diarahkan untuk melaksanakan KM di USIM. Memang perkara-perkara ini menjadi memang sangat dahagakan dengan input-input yang beginilah, dan saya fikir mungkin rakan-rakan yang lain di universiti yang lain juga sama. Kita perlukan pandangan-pandangan yang lain. Dan untuk penutupnya, saya tak nak panjang-panjang sebab kita pun dah 5 suku. Sebagai penutupnya, saya anggap ini sebagai pembudayaan ilmu tu sebenarnya dia tak lari daripada pustakawan. Memang itulah sebenarnya kita. Kita sebenarnya yang menjaga, menguruskan sumber ilmu dan sebagainya. Kita juga menguruskan ilmu. Jadi benda ni bukanlah satu perkara yang pelik. Jadi sepatutnya kitalah yang juga menjaga, menguruskan ilmu pengetahuan di institusi kita dengan baik. Cuma bila datang dengan jaga-jaga dan dengan perkara-perkara baru ni mungkin kita rasa macam agak shock sikit, mungkin terkejut sikit. Jadi kita boleh patah balik dan kita boleh laksanakan. Pegang tadi kepada kata-kata Dr. Hairil Hizal, kena istiqamah. Benda ni kalau tidak memang tak boleh jadi. Dan saya juga dengan Tuan Suhaizam duk cakap, kena menyelinap dalam mana-mana ruang yang boleh supaya kita boleh laksanakan apa yang kita nak. Saya suka perkataan menyelinap tu. Okey, tapi untuk tujuan yang baik. Okay, saya fikir itu saja. Saya mohon maaf kalau ada apa-apa salah silap sepanjang saya moderatekan sesi pada petang ni. Saya harap tak ada yang tertidur dekat belakang balik video tu. Semua dapat manfaatnya. Dan saya fikir satu hari ni kita dengan KM yang dah ada idea-idea baru untuk laksanakan dia di institusi tuan-tuan. Saya kembalikan kepada Encik Ahmad Faizal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha surveyor Dr. Hairil Hizal bin Mak Huzaimah dan Tuan Suhaizam bin Ismail di atas perkongsian sebentar tadi. Majlis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada moderator Puan Nur Azhar binti Mukmin. Para hadirin yang dihormati, mohon para hadirin untuk mengaktifkan kamera masing-masing untuk sesi bergambar sebagai tanda kenang-kenangan. Okey, dalam keadaan 3, semua dalam keadaan senyum. Okey, 1, 2 dan 3. Okey, kekalkan dalam keadaan senyum semua. So, tam-sam. Okey, dalam keadaan 3 juga 1, 2 dan 3 Okey, relax, tenang dulu sebab kita akan ambil gambar di beberapa page. Alright. Jadi ucapan saya terima kasih dan tahniahlah pada semua, dan saya harapkan semoga kita akan dapat berjumpa pada masa akan datang. Jadi para peserta yang dihormati, pihak jawatankuasa program telah menyediakan e-borang pengesahan kehadiran dan e-borang penilaian program di ruangan chat.
Mohon kerjasama peserta untuk melengkapkan borang-borang tersebut kerana ia akan digunakan untuk penilaian dan markah individu di penghujung program Excellence. Alhamdulillah, maka dengan ini berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi. Kita telah sampai ke penghujung program Excellence siri ke-6. Semoga ianya memberi pengalaman dan ilmu yang baru kepada kita semua pada hari ini. Untuk makluman pada peserta, program seterusnya dijadualkan akan berlangsung pada 9 Disember 2021. Terlebih dahulu, saya mewakili Jawatankuasa Program Excellence merakamkan ucapan terima kasih kepada kehadiran dan sokongan daripada semua tetamu jemputan dan peserta program dari awal hingga ke penghujung program ini dijalankan. Pihak kami mohon maaf di atas sebarang kesilapan atau kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Kita sudahi program ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul As. Semoga kita diberi kesihatan yang baik agar dapat kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi insya-Allah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Khairil Hizar dan Tuan Swaizam. Terima kasih. Very good sharing. Dr. Khairil. Terima kasih semua. Bagus. Terima kasih. Dan Cik Airudin.